Salam sejahtera. Ini berita paling teruk dan paling buruk malang yang diterima oleh Perikatan Nasional. Menurut UMNO, sudah ada tanda-tanda Perikatan Nasional nak melingkup. Kenyataan Mursyidul Ampas untuk meletakkan calon di kesemua kerusi milik ahli bersatu yang berpaling tada memberi petanda Perikatan Nasional bakal melingkup. Seperti yang saya sudah katakan dalam analisis saya semalam, saya kata selepas pengumuman oleh Mursyidul Ampas itu, yaitu mereka bersedia untuk meletakkan calon di 6 kawasan ahli parlimen yang berpaling tada, saya kata itu petanda bahawa PAS sudah tidak lagi meyakini kekuatan bersatu. Hal ini kerana bersatu telah kalah di PRK Kuala Kubu Baru baru-baru ini. Ada yang kata kalau calon PAS yang mungkin diletakkan di sana, besar kemungkinan mereka akan menang. Perikatan akan menang. Ditambah pula, ramai yang berpendapat dan bersetuju bahawa kekuatan sebenar Perikatan Nasional bukan pada bersatu, tetapi pada PAS. PAS memiliki akar umbi jentera yang kuat. Berbanding dengan Parti Bersatu, mereka tidak mempunyai akar umbi yang kuat. Bahkan, jentera mereka adalah jentera yang amat lemah menurut para netizen. Oleh sebab itulah, ramai yang menganggap PAS sudah tidak meyakini bersatu lagi. Hal yang kedua ialah, PAS mungkin dapat menghidu betapa lemahnya kepimpinan dalam Parti Bersatu, betapa lemahnya pengawalan oleh Parti Bersatu terhadap ahli-ahlinya, sehingga dapat dilihat sekarang ada masalah dalaman berlaku dalam Parti Bersatu dan melalui ada yang berpaling tadah itu menunjukkan tidak dapat dikawal ahli-ahlinya. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, apabila seorang Mursyidul PAS bersuara, ia menandakan pemimpin tertinggi parti itu tidak lagi menghormati rakan gabungan mereka. Apabila Lokman Nur Adam mengatakan seperti ini, mereka atau netizen pengikut Lokman Adam ada yang menulis komen, kata mereka, biasalah, PAS itu memang macam tu, kata mereka, suka bermain kayu 3, suka bermain 2 kolam, katanya. Ini apabila UMNO sendiri telah pun berpengalaman, telah pun terkena oleh PAS semasa dalam Muafakat Nasional. Menurut Lokman, ia secara tidak langsung memberi isyarat bahawa suara bersatu tidak lagi laku dalam Perikatan Nasional. Kita lihat bersatu sudah hilang taring akibat daripada pelbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri tidak menghormati kepimpinan bersatu Perikatan Nasional. Terlebih dahulu, saya nak beri peringatan kepada bersatu. Bila Mursyidul Ampas ini mula buka mulut, ini bermakna suara bersatu dah tak laku lagi. Inilah gambaran jelas bibit awal kehancuran Perikatan Nasional, di mana suara Mursyidul Ampas mendahului pengerusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya dalam ulasan terbaru menulis video di Facebook. Ini benar. Kata penganalisis politik, benar, kerana Perikatan Nasional pengerusinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sepatutnya, peletakan calon di kerusi yang akan kosong nanti bukan ditentukan oleh Mursyidul Ampas, tetapi akan diumumkan oleh pengerusi Perikatan Nasional. Buat apa lagi Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional kalau pengumumannya dibuat pula oleh Mursyidul Ampas? Lebih baik Mursyidul Ampas itu yang menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Jadi, ada kebenaran apabila Lokman kata suara bersatu sudah tidak laku lagi di Perikatan Nasional. Terdahulu PAS menyatakan kesediaannya untuk meletakkan calon di 7 kerusi milik bersatu sekiranya pilihan raya kecil PRK diadakan. Di kerusi berkenan, ekoran tindakan ahli parti itu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri mengulas lanjut. Lokman kata,
Kenyataan tersebut menandakan bahawa parti itu tamak haloba. Beliau berpendapat PAS tidak lagi meyakini rakan gabungannya mampu memberi saingan hebat kepada kerajaan perpaduan jika pilihan raya kecil diadakan di kerusi berkenaan. Ini jelas menunjukkan PAS dah tak hormat bersatu. Malulah Din, kata Lokman. Takkanlah nak biarkan semua kerusi yang sebelum ini dimiliki bersatu, tiba-tiba semua PAS nak bertanding. Dia nak rampas semua. Bayangkan betapa tamak halobanya PAS ini. Ini bermaksud bersatu ini pun sudah tidak diyakini boleh memberi cabaran kepada Barisan Nasional ataupun kepada kerajaan perpaduan di kerusi-kerusi yang telah mereka menangi sebelum ini. Saya juga rasa cukup hairan kenapa kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam PAS. Jarang Mursyid Al-Ampaz keluarkan kenyataan penting seperti ini, kecuali sudah berbincang dengan Presiden PAS itu sendiri. Ini tanda-tanda tak lama lagi Perikatan Nasional lingkup, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan pendedahan luar biasa yang berlaku di mahkamah. Sehingga ada netizen yang mula bertanya-tanya, benarkah Najib patut dipenjara atau patutkah Najib dibebaskan saja? Dan ada juga yang bertanya, dengan pendedahan dan juga pembongkaran di mahkamah kali ini, adakah ini bukti bahawa Najib sebenarnya tidak bersalah dan hanya ada konspirasi? Ini apabila peguam bela kata kes 1MDB iya atau ini bukan tanda tangan Najib. Jadi kalau bukan tanda tangan Najib, siapa punya tanda tangan? Siapa yang mewakili tanda tangan Najib? Ini memang membuatkan kita terfikir pelbagai perkara. Pasukan pembelaan Najib Razak berhujah, bukan tanda tangan bekas Perdana Menteri itu yang tertera pada 5 resolusi pekeliling DCR pengarah untuk 1MDB mendapatkan pinjaman Amerika Syarikat dolar 975 juta daripada Deutsche Bank AG. Bagaimanapun, pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin tidak bersetuju dan mengulangi bahawa tanda tangan pada 5 dokumen bertarikh 2014 itu sepadan dengan tanda tangan Najib. Peguam Najib Wan Aiman Wan Fakhruddin dan saksi ke-49 pihak pendakwaan berhujah secara lisan semasa perbicaraan kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB berjumlah 2.27 bilion ringgit hari ini terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dua hujah yang bercanggah itu mengenai tanda tangan pada 5 dokumen yang dikaitkan dengan pertuduhan salah guna kuasa keempat terhadap Najib. Pertuduhan keempat yang merupakan sebahagian daripada 4 dakwaan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram menuduh Najib menggunakan kedudukan badan awamnya ketika itu untuk mendapat suapan berjumlah 44,570,920 ringgit dan 70 sen. Dokumen yang dimaksudkan itu dikaitkan dengan Najib yang didakwa menyalahgunakan kuasanya untuk membolehkan cabang tenaga 1MDB memperoleh pinjaman Amerika Syarikat dolar 975 juta itu. Semasa prosiding hari ini, di hadapan Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeira, Wan Azwan sedang membandingkan tanda tangan pada 5 dokumen itu berbanding dokumen lain yang mengandungi tanda tangan Najib yang disahkan. Semasa membentangkan 5 dokumen itu di mahkamah, peguam bela itu berhujah tanda tangan padanya tidak sepadan dengan tanda tangan Najib sendiri melihat tanda tangan pada dokumen DCR itu.
Walaupun Nur Aida bersetuju terdapat sedikit perbezaan untuk garisan pada 5 dokumen itu, dia mengulangi bahawa ia memang milik Najib. Dia memberi keterangan ini kerana siasatannya menunjukkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman memberitahunya semasa siasatan bahawa ahli perniagaan yang dikehendaki Low Tech Jo atau Jolo membawa dokumen tersebut kepada Najib untuk ditandatangani oleh Perdana Menteri ketika itu. Pegawai penyiasat SPRM berkenaan juga tidak bersetuju dengan dakwaan Peguam Bela bahawa Lembaga Pengarah 1MDB telah dikelirukan oleh tanda tangan Najib yang didakwa palsu untuk mempercayai bahawa Perdana Menteri ketika itu meluluskan transaksi terbabit. Bagaimanapun, Nur Aida bersetuju dengan Wan Azwan bahawa 5 DCR itu adalah bukti dokumentari utama dalam kes salah guna kuasa terhadap Najib, bekas pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. 1MDB telah meminta pinjaman AS 975 juta untuk membeli balik saham syarikat pelaburan Malaysia itu dalam Abar Investment PJS pada 2014. Perbicaraan di hadapan Hakim Sukera bersambung pada hari Isnin minggu depan. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas Perdana Menteri itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.